Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Alhamdulillahilladzi manna 'ala man yasha'u min 'ibadihi bi talabil 'ilmi asy-syar'i wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil 'azim. Wa sallallahu wa sallama 'ala qa'il man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin, hadirin, ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur dan juga bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufiknya dan juga hidayahnya dapat kita bersama dalam majlis ilmi yang penuh dengan barakah, rahmah dan juga sakinah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang beradanya di dalam majlis ilmi. Masih kita bersamanya dengan satu kajian yang kita sedang kaji, yaitu mengenai dengan syamailu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat kepribadian Nabi. Syamail ni sifat kepribadian Nabi yang sakupau dengan Nabi, sama ada sifat fisikal dia yang Allah Ta'ala menciptakan dia tu bala mana, dan juga sakupau juga dengan alat-alat pakaian dia, alat-alat dia yang kita akan nak bincang pada hari ini, iaitu alat pakaian yang termasuknya cicing dia dan juga alat senjata dia, sama ada daripada pedang, sama ada daripada baju besi dan juga daripada baju besi dan juga topi besi, alat peperangan Nabi SAW. Yang mana kita hari ini adalah hadis yang ke-13 dan juga bersama dengan kita dengan hadis yang ke-14 insya-Allah daripada hadis syama'il Nabi SAW. 40 hadis yang sahih, 40 hadis yang sahih yang kita pilih mengenai dengan syama'il Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Sia dia panggil kata bukhli kepad Nabi, yang mana gini yang ada beberapa kitab yang telah terjemah dari bahasa Sia, yang terjemah dari bahasa Sia, sama ada daripada kitab Syama'ilun Nabi SAW bagi Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala yang meninggal dunia pada tahun 275 Hijrah, dan juga daripada kitab-kitab yang lain kitab-kitab yang lain yang mengenai dengan gambar dia sakupau dengan Nabi, syama'il Nabi SAW, kepribadian Nabi SAW. Dengan sebab itu hadirin sebenarnya hari ini kita tak boleh nak buat dakwah nak buat alasan katanya tak ada kitab, tak ada orang mengajar, tak ada orang terjemah kitab daripada bahasa Arab jadi bahasa Sia ke, jadi bahasa Melayu Jawi ke, itu tidak ada Quran ataupun alasan apa dah begini. Kalaulah kita nak mengikuti melalui orang mengajar, kita rasa katanya ada. Melalui kitab, kita rasa kata tak sedap nak dengar, nak baca sendiri, ada kitab hari ni kita boleh nak baca dan juga kita boleh nak beli. Habis itu kita nak kenal Nabi ni, kenal sama ada daripada sejarah dia, sirah dia, semenjak daripada maulid dia lahir dan juga sampai kepada wafatnya sallallahu alaihi wasallam tu bala mana. Kita kena kenal Nabi SAW. Kadang-kadang tak cukup kita ayat katanya kita kasih kepada Nabi, tapi apabila ditanya
mengenai dengan sirah Nabi tidak boleh dijawab. Tidak boleh dijawab. Nabi ini di Mekah dakwah selama mana, dan juga hijrahnya bila, dan juga beradanya di Madinah ni berapa tahun, dan juga wafatnya Nabi SAW pada tahun mana. Kadang-kadang ada cucu kita pada hari tak boleh jawab. Tak boleh jawab apa benda yang sangkut paut dengan sirah Nabi SAW. Maka selain daripada sirah Nabi iaitu syama'il. Syama'il bukan keempat dia, daripada rupa dia tinggi pada mana, warna kulit dia, rambut dia pada mana, cara kisir rambut dia, tu kita masa belajar sebenarnya pada ni. Dan juga pakaian dia, Nabi pakai pakaian pada mana, dan juga tunjuk ke Nabi dia pada mana, cara bekal dia, cara fuabak dia itu pada mana. Semua itu sangkut paut dengan Nabi. Kita belajar, kita tahu melalui syama'il, kita belajar syama'il Nabi SAW. Dan juga di antara fawaid faedah kita belajar syama'il Nabi yang sangkut paut dengan selipar Nabi, yang sangkut paut dengan baju Nabi, yang sangkut paut dengan cincin Nabi, yang sangkut paut dengan pedang Nabi. Apabila kita belajar hadis-hadis yang riwayat yang sahih mengenai dengan benda itu, kita akan kenal katanya hakikat alat pakaian Nabi itu pada mana, rupa dia. Dan juga kita tak akan dikena tipu orang panggil. Salah satu faedah yang besar, kita tak akan kena tipu kalau kita kena cincin Nabi itu pada mana rupa dia. Selipar Nabi itu pada mana. Kadang-kadang hari ini ikut orang-orang, ikut orang katanya ada pesta, ada pipi tempat bagi nak tunjuk alat pakaian Nabi, orang Islam pakat pergi tuju tengok. Tengok kepada cincin Nabi. Dakwah katanya ada cincin Nabi juga. Mari bina tengok cincin Nabi, mari. Tapi pada hakikat sebenarnya cincin Nabi itu tidak sampainya kepada masa kita. Tidak sampainya ke masa kita, dan juga telah hilangnya pada waktu awal lagi yang kita kena belajar pada hari ini. Sama juga dengan selipar Nabi. Selipar Nabi, syapal Nabi yang kita telah belajar pada kali yang terakhir sekali, yang sangkut paut dengan syapal Nabi itu pada mana. Itu semua tu kita kadang-kadang umat Islam sedang duk ditipu. Saya selepas daripada kita hurai mengenai dengan selipar Nabi pada kali yang dulu itu, tanah air yang tubuh mari tanah air dia itu, kita tengok-tengok mari usul asal dia tidak mari daripada lain melainkan daripada golongan orang Syiah juga. Golongan orang Syiah yang rupa dia pada asal itu adanya nama Ali, ada nama Fatimah, ada nama Husain dan juga Hasan. Semua itu tu. Dan juga pada akhir pada hari ini sampai kepada ambil selipar Nabi buat jadi apa orang panggil wadi pun orang panggil apa semua pula akik jadi sebagai Syiah, senyalaknya besar, dan juga jalan belawak apabila sampai kepada hari Maulid Nabi, dan juga sama itu pun dah selawatnya. Ada lagi nya ambil tanah selipar Nabi itu diletaknya di kepada dia di kubur. Diletaknya di kubur, dan juga berbagai-bagai tempat lah seperti mana kita telah sebut pada kali yang dulu di masjid, di ke atas kain subah, dan juga di mana lagi di kubur seperti kita sebut tadi, dan juga pakar-pakar ada tabarruk dengan kubur, dengan selipar itu di kubur. Itu tamu khurafat dan juga syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka hari ini kita nak belajar tamuhnya, iaitu ada yang ke-13, cincin Nabi. Kita nak belajarnya cincin Nabi SAW, bagaimana rupa dia, dan juga apakah sebab bilanya Nabi mula pakai cincin, sebab apa Nabi boleh pakai cincin, dan juga adakah cincin itu telah sampainya, adanya sampai kepada zaman kita sekarang ini, balas mana dia. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan dia adalah hadis yang sahih
kerana hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih dia. Anas khadan Nabi, dia cerita katanya adalah cicing Nabi. Cicing Nabi SAW dan buatnya daripada perak, min fiddatin, satu riwayat sebab katanya min waraqin, satu riwayat sebab katanya min fiddatin, daripada perak. Cicing Nabi buat daripada perak. Wa kana fassuhu habasyian, rupa kepala cicing Nabi itu daripada Habasyah. Daripada rupa orang Habasyah, buatlah rupa orang panggil tak ikalat daripada Habasyah, kepala cicing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat daripada Anas. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, buat daripada perak dan juga buatnya kepala dia rupa daripada Habasyah. Habasyah ni bahasa Syria panggil tak Ethiopia, negeri Ethiopia. Satu riwayat lagi katanya wa kana fassuhu minhu, adalah kepala cicing itu pun sama juga daripada perak. Cicing dengan secara rupa dia sebulat-bulat itu tu daripada perak, kepala dia pun daripada perak juga. Kepala dia daripada perak. Nabi SAW ambil mula nak pakai cicing, nak ada cicing ni pada akhir-akhir hidup dia. Akhir hidup dia, bukannya di Mekah dan juga bukannya di mana, bukannya di awal-awal apabila hijrah sampai Madinah pun Nabi tak pakai cicing, tak ada cicing lagi. Mulai Nabi nak ada cicing dan juga pakai cicing akhir tahun yang kena hijrah, setelah mana Nabi SAW hijrah sampai kepada Madinah, yang mana pada tahun yang kena itunya berlakunya sebagai hikam yang besar, iaitu Sulhu Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang Nabi bersama dengan sahabat, sama dengan sahabat dan juga binatang-binatang, pakaian ihram, dan juga tak bawa senjata berat-berat, melekat pedai panak sahaja, menuju kepada Mekah untuk nak menunaikan ibadat umrah. Tapi apabila sampainya di Hudaybiyah, disekat oleh orang musyrikin untuk tak sewi masuknya di dalam, tak sewi masuk Mekah untuk menunaikan ibadat umrah. Dan juga pastinya kena klik dulu, nak masuknya masuk tahun ke depan. Dan juga ada perjanjian yang buatnya di antara Nabi orang Islam dan juga orang-orang musyrikin. Di antaranya dalam perjanjian pangkasan yang Hudaybiyahnya, iaitu wuti perang di antara orang Islam dengan orang musyrikin Mekah. Sangat susah. Dan juga akhir sekali nak katanya, walaupun beberapa orang sahabat tak puas hati dengan Nabi jom nak terima janjian daripada orang musyrikin, dan juga paksa kena klik dulu di antara umat tak puas hati, tapi akhir sekali Nabi pun kembali nyaklik kepada Madinah tanpa masuk ke Mekah pada tahun itu. Maka di antara perjanjian ataupun pantasannya seuti perang. Mana katanya tak pendek lah, tak ada perang. Nabi buat strategi baru, yutesak baru dalam nak mendakwah. Setelah mana kena uti daripada waktu perang ini, Nabi gunanya ambil strategi baru, yutesak barunya, iaitu tulis surat dan juga hantarnya kepada raja tiap negeri. Yang mana riwayat ada sebut katanya Nabi SAW hantar surat ketika itu kepada Kisra, iaitu raja negeri Persia, dan juga Kaisar Rum, dan juga Raja Najasyi. Nabi hantar surat, tengok kepadanya perang tidak, ambil strategi baru nak dakwah. Nak dakwah, nak tambah ke Islam, buat pada mana duduk luar-luar ni. Tulis surat, hantar kepada Raja Sasar, Raja Rum, Raja Persia dan juga Raja Najasyi, untuk dakwah ajak mereka memeluk akan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila Nabi nak tulis surat dakwah hantar kepada tiap negeri, tiap raja negeri masing-masing itu tu, adalah suara faqila lahu, ada riwayat kepada Nabi lah ketika itu katanya, innahum la yaqbaluna kitaban ataupun la yaqra'una kitaban
kitab yang kita tulis hantar kepada raja-raja hok demanding ni, mereka raja ni tak akan nak baca kalaulah kitab itu tidak adanya khotel orang panggil. Mai mitra pam tra orang panggil. Tidak ada orang panggil tercap dengan khotel patatra dengan secara rasmi, surat itu raja tak akan terima dan juga tak akan baca dulu dah. Maka sahabat riwayat katanya fasara Rasulullah, maka Nabi suruhnya sahabat buat cicing. Buat cicing bulat daripada perak dan juga orang panggil atas selat di atas kepala cicing itunya dengan nama Muhammad Rasul Allah. 3 kalimah di atas kepala cicing nabinya, iaitu Muhammad Rasul dan juga Allah, supaya cicing itu nak cap surat orang panggil prataptra, surat setiap keping yang Nabi, setiap pucuk yang Nabi akan tulis hantar kepada raja-raja setiap negeri itu, supaya raja negeri itu tengok katanya ada cap dengan khotel itu tu, maka mereka akan buka surat itu. Maka itulah masa mula-mula yang Nabi mulanya pakai cicing. Yang mana ulama yang katanya sebenarnya Nabi tak pakai kali, tapi Nabi ada cicingnya apa? Untuk nak cap, untuk nak khotelnya kertas dan juga surat yang akan hantar kepada raja-raja. Itu adalah tahun yang kena Nabi SAW mulanya pakai cicing, tahun yang kena, akhir tahun yang kena. Dan juga cicing Nabi itunya Nabi pakai sampai kepada akhir hayat dia, iaitu pada tahun yang ke-11 Nabi wafat, Nabi meninggal dunia. Dan juga cicing itu dipakai sambung, ambil pakai sambungnya oleh Abu Bakar dan juga Umar dan juga Uthman. Itu yang pertama. Yang keduanya, daripada hadis ini dapat kita ketahui katanya orang yatim ni boleh pakai cicing yang buat daripada perak. Sebenarnya cicing ini sama ada daripada besi, yang buat daripada besi, yang buat daripada perak, itu adalah ibahah. Adalah harus bagi orang lelaki mereka yang dilarang oleh nabinya, iaitu min zahab, daripada emas yang tak boleh pakai. Maka ulama sebut sini katanya, sebut sebagai faidah dalam yang sakut paut di sini yang cicing. Ulama sebut katanya, kalaulah hukum pakai cicing ni, hukum pakai cicing ni ulama yang katanya idza kana li hajatin, kalaulah ada hajat yang kita kena pakai cicing, yang kita ketahui katanya Nabi ni pada awal Nabi tak pakai cicing, dan juga Nabi pakai cicingnya pada awal pada akhir tahun yang kena kali yang pertama, dan juga tujuan Nabi pakai cicing, buat cicingnya untuk nak pam ekasan ataupun surat nak hantar kepada mana-mana pihak. Maka ulama sebut katanya, kalaulah kita ada hajat, ada keperluan, seperti orang yang jadi tok qadi, seperti orang yang ada tanggungjawab, dia nak pakai cicing dan juga nak mengkhatamkan dengan cicing itu, ataupun nak pakai cicing itu supaya ikutlah cicing dia adalah terapam dia juganya, tapi Nabi tu asal ada terapam dia, iaitu kalimah Muhammad Rasul Allah, supaya pam ikasan tu hantar kepada raja mana-mana, raja akan katanya surat ini daripada Muhammad Rasulullah, Muhammad iaitu agama Islam, daripada Muhammad yang mari dakwah ajak kepada agama Islam. Maka ulama katanya kalaulah kita ada hajat, ada keperluan kena pakai cicing, maka bagi dia adalah sunnah. Tapi kalaulah kita tidak ada hajat, wa amma idza kana an ghairi hajatin fa innahu yakunu mubahan, harus bagi kita pakai cicing. Maka pada hakikat sebenar pakai cicing ini adalah harus, bukanlah sunnah, melainkan bagi orang yang ada hajat nak pakai cicing saja. Ada hajat untuk nak pakai cicing sahaja. Dan juga ada riwayat daripada Anas, riwayat daripada Anas dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, daripada Al-Imam Al-Bukhari, Anas cerita katanya, kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wa Allahi satrun.
Hadis riwayat Bukhari. Anas yang katanya rupa pala cicing Nabi tu. Rupa pala cicing Nabi, iaitu tulis dianya ada kalimah Muhammad satu baris, dan juga Rasul satu baris, dan juga kalimah Allah satu baris. Makna katanya adanya 3 baris. Adanya 3 baris. Dan juga menunjukkan katanya 3 kalimah ini tulis 3 baris, bukan tulis satu baris sekaligus dah. Kerana kalaulah tulis 3 baris Muhammad, 3 kalimah tulis satu baris Muhammad Rasulullah, baris panjang itu tak telus dengan kepala dia kecil. Dan juga sama juganya ada gambar hari ni, gambar yang duk sebar rupa kepala cicing Nabi dengan nama Allah di atas, Allah dan juga Rasul dan juga Muhammad bawah. Allah atas baris yang pertama, dan juga Rasul, kalimah Rasul baris yang tengah, dan juga Muhammad baris yang ketiga. Menunjuk katanya, mereka yang katanya untuk nak menghormat kepada nama Allah Ta'ala yang tertinggi, duduk di tinggi. Kerana kalau lah letak nama Allah bawah Muhammad Rasul Allah, maka seolah kata tak hormat lah. Nah, ini satu gambar cicing Nabi yang sebar hari ini. Sama juga dengan surat orang panggil Ma'alim Madinah. Ma'alim Madinah ni orang panggil gambar tempat penting yang sakut paut dengan Madinah, dan juga alat bagai Nabi SAW yang sebar di Madinah pun ada gambar ni juga. Tetapi mengikut hadis ini, zahirul hadis, zahir hadis ni Anas riwayat katanya adalah cicing Nabi ini tulis baris yang pertama Muhammad, Rasul tengah, dan juga Allahnya ke bawah. Dan juga Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis yang meninggal dunia pada tahun 852 Hijrah, dia sebut katanya wa amma qawlu ba'd asy-syuyukh, manakala setengah daripada perkataan beberapa orang daripada syekh-syekh, orang panggil syuyukh, anna kitabatahu kanat min asfal ila fawq, tulisan yang sebenarnya ambil daripada bawah naik ke atas, bukan atas turun ke bawah. Yakni anna al-jalalata fi a'la al-astur al-thalathah, iaitu kalimah Allah Ta'ala itu tu duduk di atas sekali, bandingnya 3 kalimah itu, banding dengan 3 kalimah itu. Wa Muhammad fi asfaliha, dan juga kalimah Muhammad duduk bawah sekali. Allah di atas sekali, Muhammad di bawah sekali. Ibn Hajar katanya falam ara at-tasriha bidzalika fi syai'in min al-ahadith, demikian itu yang sebut aku tidak berjumpa mana-mana hadis lagi yang cerak nyata sebut seperti itu. Hadis mana-mana yang sebut katanya Allah di atas, Muhammad di bawah, Rasul di tengah, tak ada, tak jumpa lagi Ibn Hajar. Jadi Ibn Hajar ni ulama hadis yang besar, tuai kepada kita Fathul Bari syarah Sahihul Bukhari, orang yang syarah kepada kitab Sahih Bukhari yang terkenal pada masa kita, sampai kepada masa kita hari ini, iaitu Ibn Hajar. Ibn Hajar, maka dia raya katanya tak ada jumpa lagi hadis mana yang mari sarahah, rebut yang cacing katanya Allah atas, Rasul dan juga Muhammad di bawah. Mengikut hadis Anas yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari ini, zahir hadis sebut katanya di cicing Nabinya Muhammad di atas, Rasulnya di bawah, dan juga Allah di bawah sekali. Supaya apabila cak dibuh dalam kertas itu tubik jadi kalimah susun oleh Muhammad Rasulullah, iaitu Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka gambaran itu tidak ada hadis yang sarah, yang sarih lah, yang cerak nyata, mari sebut katanya pada hakikat sebenar, iaitu kalimah Allah duduk di atas. Dan juga ada hadis yang sebut katanya Nabi ni apabila nak masuk jamal, Nabi bercat cicing. Idza dakhala al-khala, apabila nak masuk jamal, Nabi bercat cicing. Hadis ini Al-Imam At-Tirmizi sebut katanya hadis ini adalah hadis hasan gharib. Hadis hasan tapi jalan dia pelik sikit. Manakala Abu Dawud sebagai orang yang riwayat hadis itu juga katanya hadis itu adalah hadis munkar, hadis tak sahih.
Tapi kalaulah cicing kita ada lafzul jalalah, ada nama Allah, ada nama Nabi, maka sepatutlah kita pencet apabila kita nak masuk kepada tempat yang orang panggil tidak perlu kita hormat seperti jamin. Nah, maka kita boleh nak beramal dengan hadis itu walaupun adalah hadis yang tak sahih, kerana kita nak hormat kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala dan juga nama Nabi. Kalaulah cicing kita ada nama Allah dan juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga cicing Nabi ni dalam hadis yang kita sebut tadi, riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Anas yang katanya, Anas bin Malik yang katanya, Anas yang katanya Nabi SAW pakai cicing-cicing dia itu daripada perak. Dan juga duk pakai di tangan semua siapa kepada Nabi wafat meninggal dunia. Nabi wafat dan juga meninggal dunia, thumma kana fi yadi Abi Bakar. Selepas daripada Nabi wafat, orang yang ambil pakai cicing Nabi Abu Bakar. Abu Bakar pakai cicing Nabi 2 tahun kerana dia jadi khalifah 2 tahun, dia wafat meninggal dunia. Orang yang ambil pakai pulaknya waya di Umar ambil pakai pula. Umar ambil pakai, ambil pakai cicing itu sehingga sampai kepada dia wafat meninggal dunia. Orang yang ambil pakai cicing pula, thumma kana fi yadi Uthman ibn Affan ambil pakai cicing tu pula. Ambil pakai cicing hatta waqa'a fi bi'ri Aris naqshu Muhammadun Rasulullah. Sehingganya semasa Uthman itulah yang cicing jatuhnya di dalam satu telaga yang namanya Telaga Aris. Satu telaga yang terkenal, yang mana pada hari ini di mana telaga ni? Duduk di tepi Masjid Quba. Apabila kita ke Madinah, tepi Masjid Quba adalah tanah air. Kalau Tok Syekh yang tahu sejarah sikit, dia akan tunjuk kepada kita, akan bagi sejarah ini mengenai dengan Bi'ru Aris kepada kita. Maka kita akan tahu katanya di situlah adalah Telaga Aris. Telaga Aris yang cicing Nabi semasa Uthman jadi khalifah itu jatuhnya di dalam telaga itu. Uthman dan juga sahabat-sahabat dia masuk pergi cari dalam telaga itu sehingganya akhirnya 3 hari cari masa cari cicing, maka tak jumpa cicing itu di dalam telaga itu sampainya kepada hari ini. Dan sampainya kepada hari ini, falam yajidu, tidak jumpa cicing itu yang jatuh dalam telaga. Cari sampai ke air kering 3 hari tak jumpa cicing itu. Dan juga ulama katanya wal qawlu bi wujudi khatami Rasulillah fi hadha zaman al-mutaakhir da'wa taftaqiru ila burhan. Maka orang yang duk dakwa katanya hari ni masih adanya lagi cicing Nabi adalah dakwa yang pasti bawa marinya bukti laktan. Kalau ayat kata ada semua, bagi bukti. Wa mithlu hadha la yuqbal illa bi adillatin thabitatin wa barahin wadihah. Melainkan ada dalil yang cerah nyata sungguh kata ini adalah cicing Nabi, barulah kita nak percaya. Ini Bi'ru Aris. Satu telaga Nabi SAW semasa Nabi satu ketika dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim daripada hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi ambil semaya di rumah dia dan juga keluar daripada rumah. Abu Musa yang kata hari ni aku nak turut hidup bersama dengan Nabi. Nak pergi sama dengan Nabi lah. Nabi nak pergi mana pun nak pergi. Sehingganya Nabi SAW masuk ginya kepada telaga, pergi masuk dalam kebun. Masa tu kebun lah, duduk di kebun tu, mana duduk di tepi telaga Bi'ru Aris. Duduk teh kaki, duduk lilat-lilat dah Nabi SAW. Maka Abu Musa yang katanya, la akunanna bawwaba Rasulillah SAW. Aku nak lepas biar Nabi ni duduk di telaga Bi'ru Aris dengan peribadi dia lah. Dia nak duduk pada mana, nak buat hajat ke apa dia.
manakala aku nak pergi tunggu di depan pintu. Kalaulah ada orang mari nak masuk, nak pergi kepada Biru Aris, supaya tak sewi dia ganggu Nabi, aku akan mari masuk minta izin dengan Nabi dulu. Katanya, Nabi, kalau ada orang masuk, nak pergi masuk ke tak? Nak jaga pintu lah hari ni Abu Musa. Nak jaga pintu, depan pintu kebun Biru Aris. Maka orang yang pertama yang datang, Faja' Abu Bakrin. Abu Bakar orang mula-mula mari. Abu Bakar orang mula-mula mari nak masuk pergi kepada Biru Aris. Maka Abu Musa yang kata, sekejap, nanti Abu Bakar, aku nak masuk pergi royak, beritahu kepada Nabi dan juga minta izin kepada Nabi dulu. Maka Abu Musa masuk pergi royak kepada Nabi. Royak kepada Nabi kata, ya Rasulullah, hadza Abu Bakrin yasta'zinu. Abu Bakar mari ni Rasulullah, minta izin nak masuk mari dalam, duduk bersama dengan mu. Nak pergi kata sewi ya Rasulullah. Nabi tak suruh kali untuk dia jaga pintu, tapi hari itu dia nak khidmat, nak jaga pintu kepada Nabi SAW. Maka Nabi jawab kepada Abu Musa, izan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinlah kepada Abu Bakar, Abu Musa, dan juga beritahulah berita gembira kepada dia bahawa dia akan jadi ahli syurga. Allahu Akbar. Abu Musa tu pergi royak kepada Abu Bakar, izin Abu Bakar masuk hari, royak kepada Abu Bakar. Abu Bakar Nabi royak kata mung akan jadi ahli syurga. Masuk pergi Abu Bakar. Masuk pergi kepada Biru Aris, hidup bersama dengan Nabi SAW. Maka Abu Musa tunggu pula. Abu Musa tunggu pula. Orang yang kedua yang datang mari nak masuk kepada Biru Aris adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tak ada janji gapo sekali. Tak ada janji gapo, tapi nak katanya susunah Allah Taala tu. Mula-mula dengan Abu Bakar dan juga dapat izin masuk ke dalam, dan juga orang yang kedua yang mari nak masuk adalah Umar. Abu Musa ya betullah nanti dulu Umar, aku nak masuk minta izin dengan Nabi SAW. Maka dia masuk pergi dalam. Maka ya kepada Nabi, ya Rasulullah, hadza Umar yasta'zinu. Ni Umar mari ni nak minta izin masuk juga ya Rasulullah. Maka Nabi ya kata, idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinlah Umar masuk dan juga berilah berita baik kepada Umar bahawa Umar akan dapat masuk syurga. Umar masuk orang yang kedua. Umar masuk, fajalasa ma'a Rasulillah, duduk bersama dengan Nabi SAW. Dan juga selepas daripada itu Abu Musa tu pergi tunggu pintu pula. Maka orang yang ketiga yang datang marinya adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Uthman mari yang ketiga, susunnya Allah Ta'ala. Ni sebelum Nabi SAW nak wafat, susunnya Allah Ta'ala begini. Abu Bakar mari, Umar dan juga Uthman. Susunnya khalifah, orang yang akan jadi khalifah, pengganti Nabi SAW. Maka Abu Musa masuk minta izin lah. Katanya Rasulullah, Uthman ibn Affan nak mari pula ni. Maka Nabi kata doyak kepada Abu Musa, idzan lahu wa basyirhu bil jannah ma'al balwa tusibuhu. Tambah sikit belakang. Abu Musa tu pergi royak kepada Uthman dan juga izin boleh masuk, royak berita baik kepada dia, dia akan boleh masuk syurga. Boleh masuk syurga dengan keadaan yang akan timpa beberapa syubhat selepas daripada ini dalam hidup Uthman. Abu Bakar tak royak, Umar tak royak, tapi Uthman royak. Maka Uthman masuk. Dan juga ulama yang katanya setelah mana Abu Musa tu pergi royak, katanya Nabi izin boleh jadi ahli syurga serta mu akan timpa dengan beberapa syubhat selepas daripada ini. Uthman royak katanya, Allahul musta'an, Allah Ta'ala yang akan tolong aku. Dan juga ulama yang kata di antara musibah cubaan yang awal-awalnya iaitu dengan sebab jatuhnya cicing itu dalam telaga Biru Aris sampai kepada Uthman dan juga puak-puak sahabat yang cari tak jumpa pada hari itu sampai kepada hari ini. Itu musibah yang pertama.
Nah, itu musibah. Nah, yang pertama bagi Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Katanya, nah, cicing ini adalah bagaimana kita nak pakai. Sunnah ataupun daripada hadis ni, pakai belah kanan, jari belah kanan ke pakai jari sebelah kiri. Pakai jari sebelah kiri. Maka sebenarnya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Zadul Ma'ad, dia sebut katanya wakhtalafat al-ahadith, hadis yang riwayat katanya pakai cicing itu sebelah kanan ke belah kiri khilaf. Ada yang riwayat banyak katanya pakainya belah kanan, dan juga ada juga hadis yang sahih itu riwayat katanya Nabi pakai cicing sebelah kiri. Hadis khilaf. Pelaga lah orang panggil dalam bahasa ilmiah ni ta'aruf. Pelaga di antara dua hadis. Satu hadis yang katanya Nabi dan juga puak-puak sahabat pakai belah kanan, dan juga satu hadis lagi satu kelompok ataupun satu bahagian daripada hadis lagi riwayat katanya Nabi SAW pakai cicingnya sebelah kiri. Maka Ibn Qayyim katanya wa kulluha sahihatus sanad. Dua-dua hadis yang riwayat sama ada pakai belah kanan belah kiri, sanad adalah sahih belaka. Sanad adalah sahih belaka. Maka Al-Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi ni, Imam Nawawi kita ni mazhab Syafi'i, selain daripada kitab fiqh dia, selain daripada dia jadi tok guru, tok alim dalam bidang fiqh, dia adalah tok alim dalam bidang hadis Nabi SAW juga. Kalaulah dalam bidang fiqh, kitab yang paling besarnya iaitu kitab Al-Majmu'. Besar kitab dia yang dia karya tak habis, dan juga dia mati dulu, orang belakang mari sama kitab Majmu' ini adalah kitab fiqh yang marinya muqaranah, kitab muqaranah, fiqh tiap-tiap di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Kitab fiqh yang besar di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Manakala dalam bidang hadis tak syaklah Imam Nawawi ini dia adalah ulama dalam bidang hadis. Adanya kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi, dan juga kitab hadis dia yang terkenal kitab Riyadhus Shalihin dia. Dan juga di antara kitab hadis yang besar dan juga dibilai katanya daripada kitab ataupun ulama yang mari syarah hadis semua yang berada dalam kitab Sahih Muslim, yang paling baik sekali iaitu syarah Imam Nawawi. Nama dia Al-Minhaju Syarh Sahih Muslim. Kitab Al-Minhaju syarah Sahih Muslim, mari syarah habis semua hadis. 4,000 hadis yang bila orang panggil tu waktu baik hak sam tu waktu baik 4,000 hadis dalam Sahih Muslim. Kalaulah bila semuanya 7,000 hadis yang berada dalam kitab Sahih Muslim, Imam Nawawi mari syarah habis dan juga letak nama kitabnya nama Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Dalam kitab inilah Al-Imam An-Nawawi sebut katanya ajma'u ala jawazi at-takhattumi fil yamin wa ala jawazihi fil yasar. Harus dua-dua nak pakai cicing belah kanan pun boleh, dan juga nak pakai cicing belah kiri pun boleh. Ini adalah ajma' sepakat ulama. Katanya kedua-dua jari itu adalah harus boleh. Nak pakai cicing belah kanan pun boleh, nak pakai cicing belah kiri pun boleh. Wala karaha fi wahidatin minhuma, dan juga tidak ada makruh. Kalaulah seorang nak pilih pakai cicing belah mana-mana, tak ada makruh dah. Sama ada nak pakai belah kanan makruh dah, nak pakai belah kiri saja makruh pun dah juga. Manakala yang khilafnya waqtalafu ayyatuhuma afdal, harus dua-dua belah kanan kiri boleh pakai cicing, tapi yang khilaf di antara ulama belah mana yang paling afdal. Belah mana yang paling afdal daripada golongan orang salah orang dulu pakai belah kanan pun banyak, wa kathirun fil yasa pakai belah kiri pun banyak. Tapi ada imam, manakala Imam Malik dia menggalak sunat pakai belah kiri dan juga makruhnya pakai belah kanan. Imam Malik pendapat peribadi dia. Wa fi madhhabina wajhan li ashabina, dalam mazhab kita iaitu mazhab Syafi'i Manawi ada dua pendapat ini juga. Dua pendapat ini iaitu kanan boleh pakai, kiri boleh pakai.
Tapi yang paling afdal, iaitu paling as-sahih, annal yamina afdal. Yang paling afdalnya sebelah kanan. Imam Nawawi ya. Pakai cici belah mana baik afdal, iaitu belah kanan. Li'annahu zinah. Kerana ia adalah hiasan. Cicing dipakai ni untuk hiasan. Wal yamin asyraf. Maka belah kanan ni patut kita hormat lagi lah. Maknanya belah kiri. Kerana belah kiri kita guna panggil wak lain yang orang panggil tidak hormat mana lah. Manakala belah kanan patutnya kita hormat dan juga patutnya kita pakai. Itu pendapat. Maka kita dapat jawab katanya dua-dua belah tu harus boleh pakai. Nak pakai belah kanan boleh, pakai belah kiri boleh. Tapi kalau tanya katanya belah mana afdal? Belah kanan. Belah sebelah kanan. Itu mengenai dengan bab yang sakut paut dengan cicing. Pergi kepada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-14 yang sakut paut dengan alat peperangan Nabi. Alat peperangan Nabi SAW, sama ada pedang, sama ada baju besi dan juga topi besi Nabi SAW. Hadis yang kita nak bacanya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alayhi mighfar faqila lahu hadha ibnu khatan muta'alliq bi astar al-Ka'bah faqala uqtuluhu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ni adalah hadis yang sakut paut dengan topi besi Nabi. Dengan topi besi Nabi. Hadis yang perbelah ini sakut paut dengan senjata peperangan Nabi, tapi hadis yang saya pilih adalah hadis yang sakut paut dengan topi besi. Manakala hadis yang sebut dengan pedang, rupa pedang Nabi itu balah mana rupa dia, hampirnya tidak ada hadis yang sahih dan juga kuat. Sama juga dengan baju besi Nabi SAW. Manakala hadis ini adalah hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim. Anas cerita katanya Nabi SAW hari yang masuk buka Mekah, tahunnya ke-8, Fathu Makkah. Nabi buka negeri Mekah pada tahun yang ke-8, masuk pergi kepada bandar Mekah tu, wa alaihi mighfar, Nabi pakai topi besi. Nabi pakai topi besi. Maka apabila Nabi masuk ke sudahnya, ada riwayat kepada Nabi kata, ya Rasulullah, Ibnu Khatan, seorang lelaki yang jahat, sedang duk gantungnya di kain Kaabah, muta'alliqun bi astaril Kaabah, duk gantungnya di kain Kaabah. Sahabat tunjuk kepada Nabi. Maka Nabi riwayat kepada sahabat katanya, uqtuluh, kamu pergi bunuh dia. Bunuh apa? Kerana Ibnu Khattal ini, dia ni biasa masuk Islam. Dia masuk Islam dan juga dia ada hama dia, di bawah dia ni ada hama. Maka satu hari selepas daripada dia masuk Islam, dia murtad, tinggal agama Islam. Dia murtad, dia tinggal agama Islam dan juga dia bunuh hama dia. Dua ketum ni, kalau orang kata jahat dia ni, dua ketum. Dan juga dia mula pada semasa itu tu maki kata kepada Nabi, kata Muhammad jahat begitu, begini, kata tuduh jahat kepada Nabi SAW. Ni satunya murtad, satu keding, bunuh hama, dua tuduh kata jahat kepada Nabi, tiga. Dan juga selepas daripada itunya, bagi dianya ada dua penyanyi lagu daripada orang perempuan, dua orang. Dan juga dua penyanyi lagu perempuan ini pun nyanyi lagu kata jahat terhadap Nabi SAW, tuduh kata Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi. Maka dengan sebab itulah kediriannya, Nabi suruh kepada sahabat itu tu, uqtulu, bunuhlah dia itu yang gantungnya di kain Kaabah pada hari itu. Tapi yang kita nak di sininya iaitu mighfar. Nabi pakainya alat senjata dia pada hari buka Mekahnya iaitu topi besi. Selain daripada topi besinya, iaitu Nabi SAW ada juganya dir'un, baju besi. Topi besi
baju besi, dan juga tak nafi katanya daripada topi besi, baju besi, adanya saifun, pedang Nabi SAW. Pedang Nabi SAW. Jadi kalau kita tanya katanya Nabi ni ada pedang, ada alat senjata peperangan, mula adanya bila? Mula adanya setelah mana Nabi SAW hijrah. Nah, hijrahnya kepada Madinah Al-Munawwarah. Tapi nak katanya Nabi SAW ini dakwah Nabi, kerja dakwah Nabi, cara dakwah Nabi dakwah mulanya dengan kalam, mulanya dengan lidah, belum daripada mula nak pakai alat ataupun nak pakai pedang untuk nak dakwah. Jadi Nabi mulanya dakwah ni, Imam Tirmidzi dia letak dalam kitab Syama'il dia ini bab yang sangkut paut dengan cicing Nabi, belum daripada pedang, belum daripada baju besi, topi besi, untuk nak menunjuk katanya hakikat dakwah Nabi sebenarnya bukan mula-mula dia mula dengan pedang selalu dah. Kalau lah kita tengok kepada Mekah, Nabi SAW dakwah dengan bil lisan. Di Mekah tu Nabi tak ada pegang pedang. Nabi tak ada pegang pedang, tak ada alat senjata, kerana duduk dalam keadaan dhaif, lemah. Tak ada kekuasaan, duduk dalam keadaan istidhaf. Tidak ada kekuasaan. Maka Nabi dakwahnya dengan qalam, dakwahnya dengan lisan. Masa tu tak ada mula senjata lagi. Mula senjata bila? Mula senjatanya pada tahun yang kedua selepas daripada hijrah, iaitu duduk di Madinah dah. Maka itulah adalah hakikat dakwah Nabi SAW. Yang keduanya, apabila kita kaji mengenai dengan alat senjata Nabi, pedang, dan juga termasuknya baju besi dan juga topi besi. Baju besi ni adanya apa? Untuk nak tapih daripada anak mana, daripada pedang setru. Sama juga dengan topi besi. Soalannya, adakah Nabi SAW seorang yang tidak, orang panggil apa? Tidaknya bertawakal dengan Allah Ta'ala? Tak. Ada orang yang katanya, apa Nabi kena pakai baju besi lagi, topi besi lagi? Bahkan Nabi itu ada Allah Ta'ala? Dah. Bahkan Nabi SAW ada Tuhan dah. Dan juga Nabi ini adalah Sayyidul Mutawakkilin. Daripada golongan orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, tak ada orang nak banding dengan Nabi, orang yang paling tingginya tawakal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu apa Nabi nak pakai baju besi dan juga topi besi lagi? Kerana hakikat tawakkul yang sebenar tak cukup kita nak i'timadul qalbi ila Allah, gantung hati kita dengan Allah Ta'ala tanpa kita ambil asbab untuk kita nak selamat. Jadi kalau kita yang katanya apa, kita nak rezeki, kita tawakal kepada Allah Ta'ala, ya Allah berilah rezeki kepada aku, doa, tawakal, dan juga tak kena tubik khijah cari rezeki. Cukup tak? Tak cukup. Maka Nabi nak tunjuk kita tahu hakikat tawakal yang sebenar. Tak cukup kita nak serah kepada Allah Ta'ala dengan tanpa kita ada usaha gapo. Tawakal yang sebenar, hati yang kita kena serah kepada Allah Ta'ala, dan juga tubuh badan kita ini kena ada keusahaan. Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala dalam peperangan Badar itu tu, Nabi doa sampai kepada baju, orang panggil baju tutup tubuh badan dia itu jatuh kepada bawah. Aku bakal tengok Nabi doa tu, tawakal Nabi SAW. Tapi apabila pergi kepada medan perang, adakah cukup Nabi tawakal serah dan juga pergi perang tak kena pakai baju besi, tak kena pakai topi besi? Dah. Nabi tunjuk katanya tawakal yang sebenar kena ada usaha perbuatan yang tunjuk juga katanya kita ini bertawakal serahnya kepada Allah Ta'ala. Pakai baju besi, akhir sekali nak selamat tak selamat, serah kepada Allah Ta'ala, tapi kita ada usaha. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dia sebut katanya pedang Nabi SAW ini ada lebih daripada satu pedang. Dan juga semua bilanya ada sampai kepada 9 pedang Nabi. Nabi ni ada pedang 9 pedang. Ada pedang dianya ila 9 suyuf. Dan juga setiap pedang ini ada nama dia. Ada nama dia.
Di antara nama dia satunya Rasul nama dia. Yang kedua Al-Mikhdam, yang ketiga Zulfiqar, yang keempat Qadibun, yang kelima Hatfu, yang keenam Al-Battar, yang ketujuh Adbun, yang ke-8 Qal'i, yang ke-9 Ma'thurul Fujjar. Itu nama perdana Nabi SAW, seperti mana Ibn Qayyim sebut di dalam kitab Zadul Ma'ad dia. Itu perdana Nabi. Perdana Nabi. Ada riwayat hadis yang riwayat katanya orang panggil tu pucuk perdana Nabi tu. Pucuk Qabi'atus Sayf Rasulullah. Pucuk perdana Nabi itu buat daripada perak. Ada riwayat sebut katanya dalam hari yang Nabi buka Mekah itu, perdana Nabi itu pucuk perdana dia daripada perak dan juga daripada emas. Dua riwayat itu adalah riwayat yang dhaif belaka. Dua riwayat itu adalah riwayat yang dhaif belaka. Maka riwayat yang sahih itu tu pedai Nabi itu batai dia daripada perak sungguh, tapi hujung pedai itu tidak ada riwayat yang sahih katanya daripada perak ke ataupun daripada emas. Kerana ada riwayat sebut daripada perak, ada riwayat kata daripada emas, dan juga dua-dua riwayat itu adalah dhaif belaka. Maka secara umumnya pedai Nabi itu daripada perak. Maka hujung dia itu Allah Taala alam, tidak ada hadis yang sahih mari mencerita katanya hujung pedai Nabi itunya belah mana. Manakala baju besi Nabi, sekrak Nabi, dir'un. Baju besi Nabi, Ibn Qayyim sebut dalam kitab Zadul Ma'ad, dia juga katanya baju besi Nabi ni adanya 7 cuk. 7 pedai apa? 9. Baju besi 7. Wa kana lahu sab'atu adru'. Dan juga setiap baju besi itu ada nama dia. Yang pertama Zatul Fudul. Baju besi yang pertama nama dia Zatul Fudul. Baju besi ini Nabi adalah baju besi yang Nabi ambil pergi ganda dengan orang Yahudi semasa Nabi SAW meninggal dunia. Hampir nak meninggal dunia, Nabi besar. Beberapa perkara, beberapa abang kata harta dia itu, di antara harta yang dia pesan kepada ahli keluarga dia, baju besi aku duk gada lagi duk di orang Yahudi. Gadanya orang Yahudi. Pergi gada apa? Nabi gada baju besi apa? Pergi gada ala sya'irin li'iyalihi wa kana 30 sa'an. Pergi gada baju besi letak di orang Yahudi untuk nak tukarnya dengan gandum sebanyak 30 sa'. Ambil gandum tu buat apa? Untuk we makan kepada ahli keluarga dia, iaitu keluarga dia tak ada bagi makan, duit tak ada. Ambil baju besi yang ada digada dengan Yahudi, dan juga ambil duit ataupun ambil gandum 30 sa' itu buat kepada keluarga dia boleh makan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga baju besi wa kanatil al-dir'u min hadid, daripada besi lah. Yang keduanya Zatul Wishah, yang ketiga Zatul Hawashi, yang keempat As-Sa'diyah, yang kelima Fiddah, yang keenam Al-Batra, dan juga yang ketujuh namanya Al-Khirnaqah. Tu baju besi 7 nama daripada baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itunya baju besi Nabi. Dan juga adalah riwayat yang bolehnya pakai, seperti riwayat daripada Az-Zubair bin Awam, cerita katanya hari peperangan Uhud. Dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmidzi juga Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia, dan adalah sanad yang gagah, Nabi pada hari peperangan Uhud Nabi pakai 2 lah baju besi. Dalam peperangan yang lain belum daripada tu baju besi selain, tapi hari perang Uhud tahun yang ketiga 2 lah, 2 cuk baju besi. Nak panggil 2 lah tak boleh kerana besi dah. Kalau kain 2 lah. 2 dir'an Nabi pakainya, dir'an 2 baju 2 cuk baju besi Nabi pakai di dalam peperangan Badar. Ni yang kata Nabi tidak tawakal? Dah. Demi untuk nak jaga. Fanahadha ila as-sakhrah falam yastati'.
Satu ketika yang mana pada awal dalam perang Uhud Islam ni mari kali yang kedua, Khalid ibn Walid mari serai kali yang kedua, celamun habis tentera Islam. Allah ni yang terakhir sekalinya tak benar dengan secara basic pada hari itu perang Uhud. Dan juga semasa celamunnya kali yang kedua, peringkat masanya kedua mari serainya Khalid bin Walid, belum masuk Islam lagi masa tu ada suara yang katanya Muhammad telah dibunuh dah. Sebab habis. Sahabat pakat gila bucu ni lari tak ada tangtu kerana pada peringkat yang pertama nampak kata benar dah, sahabat yang dah bawa kutip harta benda al-ghanimah orang Yahudi, orang musyrikin tinggal. Puak pemanah nak kalau yang dari atas bukit tu mari dengan tidak minta izin daripada Nabi. Masa itulah Khalid bin Walid paling mari untuk nak serai semula umat Islam, tentera Islam. Maka celamun huru-hara habis, Nabi dah tahu duk bucu mana, sahabat dah tahu bucu mana. Tubik suara katanya Nabi ni telah dibunuh, mendingan mati dah. Mati dalam peperangan Uhud. Maka Nabi duduk dengan beberapa orang daripada sahabat, di antaranya Talha bin Ubaidillah. Maka Nabi nak naik di atas batu yang tinggi. Fanahadha ila as-sakhra falam yastati'. Tapi Nabi tak boleh nak naik di atas batu tinggi itu, katanya sebab tinggi batu tu, katanya baju besi berat dua cuk. Maka Talhah yang bersama dengan Nabi duduk, Nabi jijak di atas dia untuk jadi tangga naik ke atas batu itu. Maka Nabi naik di atas bukit itu, dan juga riwayat kepada sahabat katanya dia ni masih ada lagi, tidak dibunuh lagi. Dan juga dalam hadis itu Nabi katanya aujada Talha ini mewajibkan dia itu boleh masuk syurga dengan sebab dia jang duduk Nabi naik di atas batu pada hari itu. Nabi katanya aujaba Talha ini akan wajib dia dapat syurga pada hari kiamat nanti. Tapi nak katanya pada hari itu Nabi SAW adanya dia baju besi 2 lah. Nabi pakai baju besi 2 lah pada ketika itu. Manakala mengenai dengan topi topi besi itu, seperti hadis yang kita baca tadi, Nabi masuk Mekahnya dengan pakai topi besi pada tahunnya ke-8. Maka di sini Abdullah bin Abbas katanya Nabi SAW masuk Ibn Syihab katanya Nabi SAW masuk Mekah pada hari itu dengan tidak niat ihram dah lah, dengan tidak niat untuk nak menunaikan ibadah umrah. Maka di sini dapat fawaid bahawasa kalaulah kita nak masuk Mekahnya dengan tidak ada nak buat umrah, tidak apa-apa, harus boleh kita nak masuk Mekah dengan kita tak buat umrah pun tak ada gapo lah, nak pergi ziarah waris, pergi menunaikan hajat gapo, maka boleh seperti tahunnya ke-8 Nabi SAW tidaknya niat pakai ihram semasa buka Mekah. Semasa buka Mekah itulah kita pada hari ini yang sakut pak dengan kata dia cicing Nabi SAW. Maka cicing Nabi itu, kalaulah cicing adalah cicing cap adi Muhammad Rasulullah, adalah cicing yang khusus bagi Nabi dengan nama itu. Semasa Nabi biasa lari, sahabat tak sewi sesiapa yang buat cicing, dan juga adanya tulisan Muhammad Rasulullah seperti Nabi. Bimbing takutnya sahabat lain kalaulah ada cicing seperti Nabi, dia pergi khotel, dia pergi peratap terakhir ke samai, maka cacut. Tak tahu katanya benar kata benar kertas surat itu daripada Nabi, maka Nabi lari. Apabila Nabi lari, mana kata cicing itu adalah khusus bagi Nabi. Apabila khusus bagi Nabi, cicing itu menurut riwayat yang kita baca tadi adalah kali yang terakhir sekalinya di tangan sesiapa? Di tangan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Katanya Utsman itu tu dia pergi kepada Bi'r Aris, dia pecah cicing, dia turun telaga. Maka dia kirim kepada seorang sahabat dia lah, Mu'aqib, nama dia Mu'aqib. Cicing itu, maka Mu'aqib inilah buat jatuh cicing di dalam telaga Aris itu. Qadarullah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsman dan juga sahabat-sahabat dia cari cicing dalam telaga itu, tidak jumpa, guna masanya 3 hari sampai kepada air daripada telaga itu kering.
Maka hari ini telaga itu tutuplah. Hari ini kalau kita pergi ziarah kepada Masjid Quba di Madinah, maka telaga itu tutup. Hanya kita boleh tunjuk saja katanya di sini bola-bola ada bekas tutup tudung dia itu adalah Bi'ru Aris. Supayanya tak sewi umat Islam belakang pergi kepada telaga mana-mana dan juga pergi dia buat khurafat, dia pergi buat tamalak. Seperti telaga Usman sendiri pun tutup pada hari ini. Telaga Usman yang Usman biasa beli daripada orang Yahudi tu. Yang mana orang Yahudi mengarut dia satu atau sejual mereka dengan harga yang tinggi, dan juga buat beli sudah pun belinya setengah sahaja. Hari ni orang Islam esok orang Yahudi gila ada pada telaga itu. Akhir kali Usman beli telaga itu dan juga wakaf. Sampai kepada hari ini walaupun tidak ditutup seperti Bi'ru Aris, tapi hari ini pun tidak dibuka. Selalu orang panggil tak boleh pergi masuk pergi buat gapo-gapo daklah dalam telaga itu. Hanya sekadar masuk pergi tengok dan juga melihat akan telaga Usman dan juga Bi'ru Aris pun sama juga. Itulah kita pada hari ini dua hadis yang bersangkut dengan teaching dan juga alat peperangan Nabi SAW. Wafaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.